Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Syarif Osman, pahlawan Merudu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Penduduk-penduduk yang tinggal di negeri Syarif Osman terlibat dengan aktiviti ekonomi peternakan dan perikanan. Sementara mereka yang tinggal kawasan penempatan Syarif Osman menjalankan aktiviti ekonomi perdagangan. Dalam rancangannya untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya, Syarif Osman telah dibantu oleh sejumlah besar panglima dan pahlawan dari Sulu, Brunei, dan Borneo yang sanggup menjadi pengikutnya. Dia telah membina kubunya yang kuat di kuala sungai besar yang dilengkapi dengan senjata api dan dua meriam yang besar. Bahagian depan kubunya telah ditempatkan kapal-kapal dan perahu perang yang sedia berperang pada bila-bila masa sahaja. Manakala perairan sungai bahagian hadapan kubunya telah dipasang dengan rantai besi yang merentangi perairan kubunya agar kapal-kapal yang menyerang kubunya tidak dapat mendekati pangkalannya. Kemakmuran dan keselamatan negeri Syarif Osman ini digambarkan oleh Dr. Ranjit Singh seperti berikut. Evidence seem to indicate that chiefdom was flourishing one. For though Syarif Osman was reputed to be a man of fierce disposition, many people come to the settle under his justification, as he couldn't provide protector any security. Syarif Osman juga adalah tokoh kontroversi yang dianggap pejuang pertama di Sabah yang berani menentang dan mencabar pertuanan British di Sabah. Beliau telah memerintah Merudu di utara negeri Sabah. Istrinya yang pertama bernama Dayang Cahaya, yaitu kerabat atau anak Sultan Sulu, seorang wanita cantik yang putih melepak. Orang-orang Merudu menggambarkan Dayang Cahaya sebagai berikut. Apabila dia makan nasi, nasi akan nampak lalu masuk dalam kerongkongnya. Bayangkanlah putihnya Dayang Cahaya ini. James Brooke sewaktu berperang dengan Syarif Osman pernah meminta Syarif Osman agar memperlihatkan wajah Dayang Cahaya sebagai syarat damai gencatan senjata. Syarif Osman enggan dan sebaliknya hanya memperlihatkan tangan Dayang Cahaya dari sebalik dinding istananya. James Brooke sebenarnya mencari seorang wanita Inggris, yaitu adik ipar Gubernur Jeneral Syarikat Hindia Timur Inggris di India yang didakwanya disembunyikan oleh Syarif Osman. Syarif Osman dikatakan terbunuh di kubu Merudu, tetapi mayatnya gagal ditemui. Ada pendapat mengatakan beliau tidak terkorban sewaktu perang Merudu 1845, dan makam yang ada di kubu Merudu adalah makam Syarif Merum, anak Syarif Osman. Laporan British hanya menyebutkan antara yang terbunuh di kubu Merudu ialah 3 orang keturunan Arab, yaitu Syarif, dan Syarif Osman hanya cedera. Pihak British mendakwa Syarif Osman akhirnya akan mati berdasarkan maklumat seorang perempuan yang ditemui dalam keadaan lemah di kubu Merudu. Perempuan itu mendakwa Syarif Osman
cedera dan telah dibawa keluar dari kubu oleh pengikutnya. Hingga sekarang, hanya ada 3 nisan lelaki dan 1 nisan perempuan terpacak di kubu Merudu. Persoalannya, benarkah Syarif Osman terbunuh di Merudu? Dan siapakah Dayang Cahaya? Dan kenapa James Brooke beria ingin melihat wajah Dayang Cahaya? Salah seorang anak beliau yang terkenal ialah Syarif Mirum. Syarif Osman ditempatkan oleh Sultan Sulu untuk memerintah dan memungut cukai di kawasan Teluk Merudu apabila kawasan ini diserahkan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu. Namun demikian, apabila Sabah dipajakkan kepada Kompeni British, Syarif Osman dan Datuk Mat Saleh tidak lagi dibenarkan memungut cukai oleh British di kawasan masing-masing. Akibatnya, mereka melancarkan penentangan melawan penjajah British. Kompeni British melaporkan kepada Sultan Sulu dan mencanangkan kepada penduduk tempatan bahawa Syarif Osman adalah lanun dan perlu dihapuskan. Sesiapa yang membantunya dianggap pemberontak dan akan ditangkap. Sebenarnya, Syarif Osman dan pengikutnya seringkali menyerang kapal-kapal dagang British dan Barat yang berlabuh di kawasan Teluk Merudu dan Kudat, sehinggakan pusat pentadbiran kompeni dipindahkan dari Kudat ke Sandakan. Pada penghujung penentangan Syarif Osman, beliau telah membina sebuah kubu di Sungai Langkon, Bandau, dan membeli meriam dari Brunei dengan bantuan sepupunya Syarif Masyur di Sarawak. Meriam keramat beliau dinamakan Mandi Darah, dan yang mana dipercayai mandi darah akan mengeluarkan darah di muncungnya apabila ada musibah atau kekalahan dalam pertempuran. Salah satu meriam ini telah pun diambil oleh penduduk kampung dari Sungai Langkon dan kini telah diserahkan kepada Museum Negeri Sabah. Anehnya, sewaktu ditemui meriam ini hanya boleh diangkat oleh 4 orang lelaki dewasa dan tidak boleh digerakkan atau diangkat oleh sebarang orang kecuali yang berdarah dan berketurunan pejuang Merudu di era Syarif Osman. Satu lagi meriam Syarif Osman masih terbenam di Sungai Langkon, Bandau, di kawasan kubu Syarif Osman. Meriam ini dipercayai ada legenda dan penunggunya. Syarif Osman dipercayai mempunyai ilmu kebal dan tidak loot senjata atau peluru. Sewaktu pertempuran terakhir, Syarif Osman telah tercedera akibat tertembak di ketiaknya, yaitu satu-satunya tempat kelemahan atau rahsia ilmu kebalnya. Pihak British gagal menemui mayatnya untuk digantung di khalayakan ramai. Adalah dipercayai Syarif Osman telah meninggal dunia akibat kecederaan tersebut dan dimakamkan di kawasan kuburnya seperti mana yang diwasiatkannya. Syarif Osman bersama lebih kurang 1,000 orang pengikutnya gagal menandingi kekuatan kompeni British dan tewas di kota Merudu. Kawasan makam Syarif Osman terletak lebih kurang 1.5 km dari kawasan pusat informasi Jati dan 500 meter dari pejabat perhutanan wilayah Kudat.